Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Baru sebentar tadi ada kawan WhatsApp kepada saya. Dia tanya perkara yang sangat-sangat mengejutkan. Sambil dia pun panas hati mungkin, dia pun tidak puas hati. Mungkin dia pun tidak senang hati dengan apa yang terjadi sekarang. Yaitu pertama tentang buku tulisan Justice in the Wilderness, My Story daripada Tommy Thomas. Sehingga buku itu disiasat, apa yang ditulis oleh Tommy Thomas itu disiasat. Jadi hasil daripada buku itu menyebabkan banyak sekali persoalan-persoalan, banyak sekali kontroversi. Jadi kawan pun tanyalah, bro, dia kata, kau sudah tengok kah keputusan itu? Saya cakap belum saya tengok lagi keputusan itu. Kenapa? Saya tanya dia, kenapa? Dia kata, memandangkan ramai orang tidak puas hati dengan Tommy Thomas. Apa kata Tommy Thomas lawan Zahid Hamidi di Bagandatu? Wow, saya kata, dari mana kau dapat ide gila ini? Dia kata, tapi okey bah kalau begitu. Terus saya pun fikirlah, betul juga. Alang-alang sudah seolah-olah dia pun terlibat dengan cerita-cerita politik di Malaysia. Apa kata kalau Tommy Thomas cuba lawan Zahid Hamidi di Bagandatu? Kita tengok siapa boleh menang. Punyalah best kalau betul-betul di Bagandatu nanti. Tommy Thomas, katakanlah andainya dia bertanding di tiket GTA. Tiket GTA Tun Mahathir bersama Mukris Mahathir. Andai katalah dia bertanding dengan tiket GTA dan melawan Zahid Hamidi di Bagandatu. Ditambah pula memang sudah ada satu calon heavyweight, The Giant Killer, diberi gelaran The Giant Killer. Satu-satunya orang yang pernah mengalahkan Ketua Menteri Melaka pada PRU13 yang lalu, yaitu bekas Ketua Penerangan PKR. Kalau ada 3 orang ini, katakanlah di Bagandatu, UMNO BN diwakili oleh Zahid Hamidi, PKR diwakili oleh bekas Ketua Penerangan PKR yang diberikan gelaran The Giant Killer. Kemudian daripada GTA pula Tommy Thomas. Ini pasti akan menggegarkan seluruh Malaysia. Ini pasti akan dinanti-nantikan apa keputusan yang bakal berlaku. Saya fikir kalau itu berlaku, memang seluruh Malaysia akan menantikan siapa jadi abu. Waktu itu memang betul-betul lah, siapa menang akan menang, akan jadi raja, dan siapa kalah jadi abu. Kamu rasa kalau Tommy Thomas lawan Zahid Hamidi? Kamu kasih komen. Kamu rasa Tommy Thomas, kalau Tommy Thomas lawan dengan Zahid Hamidi, bolehkah Zahid Hamidi menang? Atau Zahid Hamidi akan berakhirlah sudah perjuangan Zahid Hamidi. Zahid Hamidi di UMNO dengan kalahnya dia di Bagandatu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat malam Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Ini satu perkara yang betul mengejutkan. Belum lagi pun pilihan raya umum ke-15 mula, sudah ada yang boleh disebut sebagai menang percuma. Menang tanpa bertanding. Menang percuma, menang tanpa bertanding. Sudah boleh meraihkan kemenangan agaknya. Apa yang terjadi sekarang ini memang banyak perkara yang akan menjadi perkara yang mustahil boleh jadi tak mustahil. Yang tak mungkin boleh jadi mungkin.
dan banyak lagi perkara mengejutkan, tak disangka, tak diduga, yang mungkin boleh berlaku. Okey, terbaru. Ini memang satu perkara berita yang betul-betul mengejutkan. Berita baru saya terima tadi, dokumen baru diterima daripada sinarharian.com.my. Singkir Husam, umpama beri kemenangan percuma kepada PAS. Tindakan untuk menyingkirkan Datuk Husam Musa sebagai calon Pakatan Harapan PH di kerusi Parlimen Kota Baru. Dilihat itu adalah satu tanda seolah-olah telah memberikan kemenangan secara percuma kepada PAS pada pilihan raya umum ke-15 yang akan datang. Demikian kata aktivis Save Kelantan, Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, Husam yang juga adalah Ketua Parti Amanah Negara atau Amanah untuk kawasan Kota Baru merupakan calon PH tunggal kawasan parlimen di negeri itu yang tidak hilang wang pertaruhan pada PRU14 yang lalu. Malah beliau iaitu Husam memberikan tentangan sengit kepada calon PAS pada ketika itu, iaitu orang besarnya sendiri, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang menang kerusi Parlimen Kota Baru pada PRU14 yang lalu. Pada PRU14 yang lalu, tuan-tuan dan puan, Taqiyuddin telah menang dengan majoriti 5,869 undi sahaja. Katanya, saya yakin dan percaya jika Husam terus diberikan kepercayaan, berkemungkinan besar Kota Baru menjadi salah satu penyumbang kepada kemenangan Pakatan Harapan di peringkat pusat. Katanya ketika dihubungi oleh Sinar Harian pada Jumaat. Mengulas lanjut, beliau yang lebih dikenali sebagai Syam Gaz berkata, Save Kelantan hairan bagaimana seorang pejuang yang disegani oleh lawan tidak diberikan peluang untuk terus bertanding di Parlimen Kota Baru. Beliau berharap pucuk pimpinan tertinggi Pakatan Harapan dan Amanah dapat menimbang semula kedudukan Husam untuk bertanding pada PRU15 nanti di mana kerusi parlimen di negara ini. Di mana-mana kerusi parlimen di negara ini. Sebelum itu, Muhammad Hishamuddin memuat naik satu hantaran yang telah mendedahkan Husam tidak dicalonkan untuk mewakili Pakatan Harapan di Parlimen Kota Baru. Saya fikir ini masanya untuk mandi. Mandi cepat-cepat, jangan lewat-lewat mandi. Mau pukul 8 sudah ini. Kalau kamu mau pergi mandi, pergilah mandi cepat-cepat. Bukan main-main handphone lagi. Pergi mandi cepat-cepat, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Jangan sampai kena marah oleh bapak. Pergi mandi sekarang. Situasi itu telah menimbulkan pelbagai polemik dalam kalangan penyokong amanah di negeri ini. Okey, kalau kamu tengah pegang handphone sekarang, kasih tinggal tuh handphone sebelum kena marah bapak kamu. Kasih tinggal handphone dan pergi mandi ya. Pergi mandi. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Okey, so apa pendapat kamu? Saya pikir betul jugalah. Lawan tetap lawan, jangan takut lawan. Kita jumpa lagi, bye-bye.